ibahah illa ma dalal dalil. Setiap sesuatu itu adalah harus halal kecuali ada dalil, didatangkan dalil ke atasnya. Ada dalil. Innamal khamru wal maisir wal azlam. Ada dalil yang jelas. Maka yang halal tidak disebutkan satu persatu. Dalil yang jelas sahaja di situ. Tidak banyak. Baik. Disebabkan Islam, inna dina indallahil Islam. Islam satu-satunya agama yang Allah redha. Zabur sudah dirosakkan. Taurat sama dirosakkan oleh orang Yahudi. Injil pun dirosakkan oleh orang Yahudi. Tinggal lagi Quran dan Sunnah yang tidak dapat kerana Allah telah berjanji bahawa dia akan menjaga Quran tu. Baik, jadi kedatangan Islam ini pastilah mempunyai maksud-maksud yang tersendiri. Ada tujuan-tujuannya supaya manusia terjaga. 5 perkara yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama ialah menjaga ad-din, agama, akidah. Dan halal ini adalah termasuk sebahagian daripada isu akidah ke atas umat Islam. Yang keduanya ingin menjaga nyawa. Kita tahu bunuh diri haram, membunuh orang lain pun haram. Maka Islam datang untuk pembunuhan itu berlaku hanya setelah ada kebenaran dan melalui proses-proses tertentu sahaja yang sangat ketat oleh pihak kerajaan ataupun berlaku peperangan. Baik, yang keduanya ingin menjaga akal, intelektual. Kerana itu Islam menegah kita mengambil makanan atau minuman yang memabukkan. Kerana Islam ingin menjaga kewarasan akal itu. Bahkan apabila kita makan banyak perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ia merencatkan intelektual ataupun kemandirian akal itu untuk berfikir dengan lebih baik. Baik. Seterusnya ingin menjaga maruah. Nak menjaga maruah dan juga keturunan manusia itu. Menjaga. Baik. Saya akan pendekkan bahagian ini. Dan yang terakhirnya untuk menjaga harta. Audio. Baik. Terima kasih. Baik. Ini prinsip-prinsip halal haram. Saya metik daripada buku Al-Alamah Dr. Yusuf Al-Qardawi menggariskan 11 perkara dan dibahaskan di sepanjang buku itu berkaitan dengan halal dan haram. Banyak sebenarnya kalau kita cari-cari buku yang tajuknya Al-Halal wal-Haram fil Islam. Bukan Yusuf Qardawi sahaja yang menulisnya, ada orang lain. Tetapi di antara yang terkenalnya ialah daripada Yusuf Al-Qardawi itu sendiri. Baik. Asal tiap sesuatu adalah harus. Saya akan baca saja, nanti kita akan pergi kepada bahan-bahan ramuan kritikal. Ini tuan-tuan mesti tak pernah dengar lah, baru hari ini dengar. Tapi kalau siapa yang baca majalah Q&A kolom halal haram, insya-Allah dia tahu apa yang akan saya bincangkan pada hari ini. Cuma kita akan pergi lebih lanjut. Baik, 11 perkara ini. Asal tiap sesuatu adalah harus. Penentuan halal dan haram adalah hak mutlak Allah. Kerana itu Allah murka terhadap orang Nasara dan juga orang Yahudi kerana mereka menghalalkan yang haram dan mereka mengharamkan yang halal. Bible sebut bahawa perlu berkhatan. Mereka tidak berkhatan. Bible sebut jangan makan babi dalam perjanjian lama. Dia makan babi. Bible sebut mesti tidak boleh mengambil arak, maka dihalalkan arak dan pihak gereja tidak menyatakan apa-apa. Kerana itu Allah murka kepada mereka kerana mereka telah melanggar dan telah mengambil kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dimurkai. Jika ada sekiranya orang Islam yang judi itu haram, dihalalkan judi, arak itu haram, dihalalkan arak,
maka mereka ini tidak ubah seperti mana kaum Yahudi dan Nasara yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Baik, yang ketiga, mengharamkan yang halal dan sebaliknya. Keempat, perkara haram akan menimbulkan keburukan dan kemudaratan. Yang kelima, setiap yang halal tidak memerlukan yang haram, cukup, tidak berlaku proses istihalah fasidah di situ. Maknanya tidak memerlukan satu bahan lain untuk membantu dia. Maka yang haram akan tetap dengan yang halal akan berlaku mandirinya sendiri tanpa memerlukan yang haram. Bahkan sekiranya yang haram termasuk dalam perkara yang halal, maka haram itu lebih berat untuk diambil kira. Perantara menuju keharaman adalah haram. Perantara menuju keharaman adalah haram. Bersiasat terhadap yang haram adalah haram. Banyak soal, banyak argue kenapa tak boleh. Ini kalau kita buat macam ni boleh. Kalau bukan Muslim itu tidak masalah. Saya panjang cerita, lupa nak kenal diri rupanya ya. Itulah dia. Baik. Cuma saya sebelum ini saya bertugas saya pernah bertugas di LSG Sky Chef. Jadi kalau tuan-tuan naik kapal terbang pergi luar negara ataupun dalam negara domestik, LSG Sky Chef lah yang akan hidang. Dan kamilah antara auditor-auditor halal yang membangunkan sistem pengurusan halal dan operasinya untuk memastikan hidangan ini nanti sampai kepada tuan-tuan dalam bentuk yang halal. Baik. Ada satu orang Cina Hong Kong. Dia tanya, pasal apa babi itu haram? Pasal apa babi itu haram? Dia bertanya kepada sahabat saya. Sahabat saya tak jawablah. Ada yang lain memandai nak jawab. Dia kata babi itu kotor, makan benda yang kotor. Babi itu ada penyakit dan sebagainya. Dia kata ayam pun patuk juga najis kadang-kadang. Itik pun sudu najis juga kadang-kadang. Bukankah sama babi dan juga ayam? Baik. Mungkin boleh cop sikit lah. Jadi memberi alasan yang lain. Babi ini ada cacing pita dan ada jenis-jenis boleh membawa penyakit, risiko penyakit tinggi kalau makan babi. Dia kata kita ada satu teknologi atau sistem, nama dia HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Ini dalam teknologi makanan tertinggi, ya. Makna dia memastikan bahawa tidak ada apa-apa kecuali kita makan itu yang selamat untuk kita saja, untuk kita. Baik. Kawan kita kata tak boleh kerana telah dikatakan haram di dalam Al-Quran, maka tak boleh. Sebab tadi dia kata pasal ada cacing pita. Kalau kami buat 2 kali HACCP. 2 kali recheck, memastikan zero defect, tak ada yang terlepas. Dia kata akhir jawapan dia kata ini daripada Allah dan Allah yang mengharamkannya. Bagaimana kita buat apabila telah ada dalil yang qat'i mutlak haramnya? Maka jawapan terakhir itulah jawapan yang betul. Tak perlu kita sebut jawapan yang pertama apa. Mungkin hikmah-hikmah itu kita boleh fikir sendiri, tetapi jawapan yang betulnya ialah pengharaman itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak perlu bersiasat pun. Kalau kita nak siasat sangat, tak perlu. Kadang macam sistem Islam orang perempuan kan. Pasal apa perempuan ni dapat harta sikit daripada orang lelaki? Dia ada keluarga, kami pun ada keluarga kan. Jadi dia macam itulah, maknanya benda yang dah qat'i dia soal-soal. Mungkin dia terlupa satu hadis Nabi yang menyebut bahawa tanggungjawab anak-anak lelaki apabila ibu dan ayahnya meninggal atau ayahnya meninggal, dia perlu menyambung silaturrahim. Ada kawan ayah dia, ada kawan mak dia, ada saudara mara dekat dan sebagainya. Bukankah lebihan duit itu akan dilaburkan untuk bersilaturrahim?
melawat dan sebagainya. Tetapi ramai orang tak buat. Itu silap dia lah. Islam dah buat betul dah. Aplikasi tak betul tu silap orang dia. Baik. Begitu juga tidak perlu bersiasat terhadap yang haram adalah haram. Bersiasat terhadap yang haram adalah haram. Niat baik tidak menghalalkan yang haram. Macam kita biasa dengar cerita Robin Hood rompak orang di tengah jalan untuk disedekahkan kepada orang yang miskin, maka tidak boleh. Baik. Jauhi syubhah agar tidak terjerumus ke dalam yang haram. Baik, ini Nabi ada sebut. Nanti kita akan tengok hadisnya. Yang haram berlaku untuk semua orang, bukan sebahagian orang. Pengharaman itu ke atas semua orang. Semua orang yang mana disebutkan tentang itu. Kata kalau babi tidak ada setengah orang boleh makan. Semua orang tidak boleh makan. Ayam tidak setengah orang. Mungkin ada orang alergik, itu cerita kedua lah. Tetapi secara umumnya ia adalah penghalalannya itu, keharusannya adalah kepada semua orang. Baik. Dan yang ke-11, darurat membolehkan yang terlarang. Ada orang tanya, Ustaz, dalam hutan kita jalan-jalan, tinggal 2 sahaja, kan? 2 sahaja binatang. Saya nak makan yang mana? Satu, babi. Yang kedua, harimau. Tuan-tuan nak makan yang mana? Agak-agaknya ada setengah orang kata makan babi. Gelinya babi kan. Orang Melayu. Baik. Keduanya kata nak makan harimau. Pasal geli babi tu. Ada kata nak makan babi, ada kata nak makan harimau. Kan? Tapi saya kata yang nak makan harimau kerana tahu orang Melayu terlalu alergik dengan babi ini, sensitiviti orang Melayu sangat tinggi terhadap babi. Kan? Saya kata daripada nak makan, saya tak tahu kita yang makan harimau atau harimau yang makan kita. Itu masalahnya. Tapi dalam keadaan darurat, maka perkara yang dilarang adalah diharuskan, dibolehkan. Baik. Yang ini disepakati dalam mazhab yang 4 dan beberapa mazhab yang lain. Yang ini dalam kitab karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini pun tokoh Ma'al Hijrah kita jugalah. Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dan dia menggariskan 9 perkara. Yang pertama, daging babi. Yang kedua, darah. Ini disebut. Yang ketiganya, air kencing, muntah dan najis manusia. Ini diharamkan, disepakati. Yang keempatnya, arak. Juga disepakati pengharaman arak. Mungkin nabis ada perbincangan yang panjang di kalangan ulama berkaitan dengan nabis daripada anggur. Tetapi arak disepakat oleh kesemua ulama bahawa ianya haram. Cuma yang menjadi perselisihan di kalangan ulama berkaitan dengan arak ini ialah dari sudut dia najis dia maknawi ke lafzi. Itu sahaja. Najisnya kita pegang itu menyebabkan kita perlu basuh dan berwuduk kita batal dan sebagainya, ataupun tidak. Itu sahaja. Baik. Yang kelima, nanah. Ini disepakatilah. Kita belum jumpa lagi satu teknologi buat ubat daripada nanah. Tak jumpa lagi lah setakat ini. Dan ia pun disepakati sebagai haram, najis. Daging bangkai binatang darat yang darahnya mengalir. Ini tuan-tuan semua tahulah. Daging susu binatang yang tidak boleh dimakan. Ini haiwan jalalah dan juga haiwan-haiwan yang diharamkan. Begitu juga 8, bahagian anggota yang terpisah. Ada hadis Nabi, anggota-anggota haiwan yang terpisah atau terpotong ketika mana ianya hidup, maka dia tidak boleh, dia dikira sebagai bangkai. Kerana ada orang yang percaya kepada herbs. Dia ambilnya tanduk rusa dalam keadaan rusa itu masih hidup. Ada orang Melayu pun ada buat. Di samping orang Cina terkenal dengan herba dia, perubatan herba dia. Orang Melayu pun ada buat. Kerana apa? Kerana jahil, tidak tahu bahawa hadis tentang pengharaman ataupun mengklasifikasi ataupun mengkategorikan dia sebagai bangkai. Yang ke-9, air mazi dan juga air wadi. Baik, itu saja. Ini dalilnya.
Dalil daripada Quran dan Sunnah. Seruan-seruan daripada Quran meminta kita ini supaya makan dengan perkara yang halal, kerana ini bersangkutan dengan yang pertama akidah, yang kedua pastinya ibadah. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, makanan yang halal adalah roh kepada ibadah. Tanpa makanan yang halal ataupun orang yang mengambil makanan ataupun minuman yang haram, ibadahnya tidak lagi mempunyai roh dan ianya kosong dan tidak diterima. Bahkan disebut oleh Nabi, orang yang makan makanan haram ini, yang dagingnya tumbuh daripada perkara yang haram, maka neraka lebih layak bagi dia. Dan amalnya tidak diterima, sebab amal kebaikannya tidak diterima selama 40 hari. Ini amaran daripada Nabi. Setengah orang ambil, ada yang tak ambil. Jadi perlu kita ketahui bahawa Nabi adalah petunjuk kita seharusnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, suri tauladan, contoh yang praktikal, suami yang baik, panglima yang hebat, sahabat yang sejati, bapa yang misali, anak saudara yang sangat baik. Segala-galanya Nabi menunjukkan contoh yang sempurna. Maka seharusnya kita mengikutinya. Dan malangnya kebanyakan umat Islam ramai gagal berkaitan dengan dalam urusan makan dan minumnya untuk mencontohi Nabi. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ramai orang yang faham halal, ramai orang yang keliru tentang tayyibahnya. Kata Ibn Khaldun di dalam Al-Muqaddimahnya, mereka yang mengambil makanan yang halal dan segar berkhasiat tayyibah, maka dia mampu membina roh dan jasmani yang baik untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyibah, ramai orang silap. Sebab itu ramai orang Islam, orang Melayu kita kena penyakit, kerana kita faham yang halal, tetapi kita gagal faham tentang tayyibah dan juga etika-etika makanan. Wala kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah yang halal, lagi baik ini. Tapi kata Allah, wala tusrifu, jangan melampau-lampau, jangan berlebih-lebih. Ini yang tayyibahnya. Selain yang berkualiti dan sebagainya, tayyibahnya ialah jangan ambil yang lebih. Sebagus mana pun makanan, kalau diambil dalam bentuk yang berlebihan, dia akan memudaratkan manusia. Buatlah. Senaman adalah sesuatu yang baik, kalau terlebih senam, punah manusia. Bina badan yang cantik, baca hadis Nabi, dadanya tegap, perutnya six pack, dadanya lebar, tetapi terlebih membina badan, merosakkan badan manusia. Begitu juga dalam soal makan. Gula, ni gula dah naik harga. Gula ada baik untuk manusia, tetapi kalau terlebih ambil, masalah. Kurma baik untuk manusia, salah ambil, mudarat. Habbatus sauda, benda yang baik untuk manusia. Orang makan satu sudu pagi, satu sudu petang, awak ambil satu sendok makan, insya-Allah memang tak selesai masalah. Saudak muka, hitam muka kita nanti. Kerana apa? Sakit tu. Sebab itu tayyibah perlu difahami dengan baik. Ini Al-Baqarah 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum
Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, makanlah daripada apa yang baik yang telah direzekikan kepada kamu. Washkurullah. Allah tak guna summa, Allah menggunakan wawul ataf. Allah tak guna summa. Dah makan, bersyukur. Ini menandakan satu ikatan yang kuat di antara makan perkara yang baik dan sebagai satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan wawul ataf di situ. Dia tidak gunakan summa. Orang yang makan dengan makanan yang halal dan baik, orang ini adalah satu tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan segala-galanya, nafasnya, penglihatannya, pendengarannya, nyawanya. Apakah tanda syukur kepada Allah? Menuruti tintah perintahnya, itu tanda syukur. Lawannya ialah ingkar, kufur kepada Allah. Kita melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah kita langgar, sabda Nabi kita belakangkan. Ini bukan tanda orang yang bersyukur. Ini ikatan di antara makanan yang halal dan juga syukur. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar kepadanya kamu bersyukur, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah, mengabdikan diri. Orang abdi kepada Allah, dia tanda syukur, mengikuti segala-galanya yang telah diperintahkan. Mana mungkin kita bekerja dengan Tuhan kita, diarahkan itu dan ini, kita tidak ikut, tiba-tiba sampai hujung bulan, Tuan, saya tak dapat gaji, dah setengah bulan, dah masuk bulan kedua, aku suruh buat lain, kau buat lain, minta gaji. Itu tahan, lawan pula Tuan. Ini lagi masalah. Al-Maidah, kita akan sedikit saja lagi, okay? Al-Maidah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang halal lagi baik, yang bawah tu bukan ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman dengannya. Ini aspek takwa, makan yang baik yang halal dengan aspek takwa dihubung kaitkan oleh Allah. Dan ini penting ya. Walaupun ayat ini asalnya disebutkan untuk para rasul, tapi sekali dengan kita, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'lamu salihah. Wahai para rasul, makanlah apa yang baik, yang halal dah tentu baik. Wow, ataf lagi, wow, wa'lamu salihah, kerjakanlah amalan yang baik. Kerana itu Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa roh kepada ibadah ialah makan minum yang halal. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun 51. Baik, kita ada setengah jam ya. Saya ada satu perumpamaan untuk memahamkan falsafah yang mudah, saya kira mudah sebagai rumusan kepada pendahuluan kita. Mukadimah, rumusan kepada mukadimah ni ada banyak lagi. Baik, diumpamakan, baik ya. Kita ada sebuah rumah, saya pasti semua orang ada rumah masing-masing. Semua lepas ni balik, mesti balik rumah. Dia tak balik bawah jambatan, dia tak balik tepi sungai, duduk atas tali air, tak ada. Semua ada rumah. Baik. Satu hari datang tetamu, kita tidak kenal tetamu ini. Dia datang kepada kita, dia minta menumpang sebagai orang yang baik, orang Melayu. Saya masa belajar di Maghribi, kawan saya saja tanya dekat Arab itu. Dia tidak pernah, dia kata Malaysia ini jannah fil ard, syurga atas muka bumi. Akhlak penduduk dia kata Masya Allah. Angkat tangan, dia kata. Kami angkat tangan, orang Melayu. Kawan saya di Jordan kata, dia kata orang Melayu ni malaikah fil ard. Kamu ni malaikat atas muka bumi. Kerana baik hati, pemurah orang Melayu. Ini perangai yang orang kenal kita. Baik. Baiknya kita pun berikan tumpang.
tetamu tadi datang ke rumah kita, dia siapa? Tetamu. Kita tuan rumah. Baik, Islam mengajar kita untuk layan tetamu berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Wajib istimewakan tetamu tu 3 hari. Selepas 3 hari, adakah kita halau dia? Tidaklah kita halau dia kalau dia tak ada tanda-tanda balik, tapi dia pun kena faham, rumah tu ada penghuninya, ada privasi dia. Nampaknya selepas seminggu dia tak balik. Kita tuan rumah, kita siapa? Susah hati. Ada anak bini. Kerana kita dah bagi tadi. Baik. Lepas 2 minggu tak ada tanda-tanda nak balik. Lepas bulan pun tak ada tanda nak balik. Orang Melayu, malaikat, tak apalah, insya-Allah rezeki dia bagi tu, rahmat, 1000 rahmat. Baik. Sampai masuk 2 bulan memang betul tak ada tanda nak balik tetamu ni. Agak-agak kita rasa apa? Saya dah tanya ramai orang ni, kan? Dia kata kalau ada senapang aku tembak aja, kan? Kurang ajar, duduk rumah orang buat tak tahu ini rumah orang. Kenapa kita rasa macam tu? Kenapa kita rasa? Sebab rumah itu adalah rumah kita, adalah fitrah. Kita akan merasa tidak selesa sekiranya itu berlaku. Rumah tu rumah kita, kita tuan rumah, bukan dia tuan rumah. Satu hari kita balik daripada kerja, tengok-tengok pintu terbuka, TV terbuka, tak ada orang tutup. Pintu bilik kita terbuka, kita pun masuk bilik, tengok tetamu yang kita letak kat bilik tamu tu tidur atas katil kita, king size. Ada tilam beli 2-3 ribu. Ada aircon. Maklumlah bilik tamu dia dapat kipas je, ada aircon. Saya rasa tak ada orang yang tidak akan menyerap. Selepas tengok dah lah dia tidur atas katil kita, pakai baju raya kita pula, kita sedap ni, nak bercuti pula hujung bulan ni, ada dia pakai pula. Tak apa, orang Melayu baik hati, tinggi macam. Tak apa, tenang, malaikat. Baik, pergi ke dapur, minum air lah, derau. Tengok ke dapur, buka peti, botol je tinggal, air tak ada. Tetamunya dia minum, dia tinggal botol. Pandai dia suruh kita isi tu. Buka tudung saji habis. Cadbury Ferrero Rocher orang bagi semalam hari jadi, habis dah, tinggal bungkus emas aja. Dalam dah tak ada, dia makan. Apa kita rasa? Normal manusia akan mengamuk ketika itu, kan? Tak ada cincang, kejar dengan parang, dengan senapang, ataupun dia belasah. Cukup-cukup. Kerana fitrah manusia tidak boleh menerima keadaan itu berlaku. Bahkan kalau kita pergi, sama juga macam kita pergi ke hutan, mana boleh buat suka-suka. Hutan ada orang lain duduk, buat suka-suka. Cuba kita pergi kat sarang apa? Sarang rimau. Kalau nak rasa sarang rimau lah. Ayam pun kalau kita kacau tak kena gaya dengan anak dia akan halau, marah dia, angsa dan sebagainya. Cuma saya nak menceritakan di sini ialah konsep di sana adanya tuan dan adanya hamba. Adanya tuan rumah, ada penumpang. Adanya tuan, adanya kuli. Dan adanya Tuhan, adanya hamba. Allah berhak untuk menghalal dan mengharamkan apa sahaja. Manusia tidak boleh berkata-kata apa-apa. Haramkan. Allah memerintahkan manusia menutup aurat. Di situ. Soal kalau perempuan tak nak pakai tudung, nak pakai guni bawang ke, itu bukan masalah, itu bukan, tidak dibincangkan. Yang dibincangkan ialah Allah nak kamu tutup aurat. Lelaki kalau pakai seluar jerami pun tutup aurat, bukan masalah. Begitu juga dalam halal dan haram, masakan dan sebagainya. Allah menghalalkan ayam, tetapi Allah membuka seluas-luasnya bagaimana kita nak masak ayam itu. Allah mengharamkan dan dia memberi ruang kepada kita. Ayam halal setelah disembelih, dengan syarat disembelih. Kemudian nak masak cili padi, nak masak rendang tok, nak serunding, kari, itu manusia punya kreativiti. Allah tidak sentuh, Allah membuka luas. Allah mengharamkan babi, tak ada alternatif dah, kecuali darurat yang saya sebut tadi. Ini adalah konsep yang asas bagi kita memahami soal halal dan haram, terutamanya dalam soal makanan
kosmetik dan juga barang gunaan. Baik, ini hadis. Kalau kita baca dalam kita mengaji Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Dalam kitab ni hadis dia bukan 40. Kalau tak silap saya 42, tetapi Imam Nawawi mengambil kebiasaan ulama-ulama di zaman itu menulis kitab berkaitan dengan hadis, dia akan kumpulkan 40 hadis. Jadi Imam Nawawi mengambil tema yang begitu, tetapi dia mengingkari sedikit dengan melebihkan hadis supaya tidak dilihat sebagai satu perkara yang dipertikaikan nanti. Baik, ini hadis ini daripada Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi ila akhir ayat. Saya akan sebut sampai situ saja. Baik, hadis daripada Nu'man ini, Abi Nu'man ini, Nabi menceritakan, Nabi memberitahu kepada Nu'man, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, tetapi di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, halal ke haram ke. Kata Datuk Ismail Kamus, halam, tak tahu, halal pun tidak, haram pun tidak, tak tahu. Baik, Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tak ramai orang tahu tentang yang ni, kerana sama, ada orang tahu tapi ramai orang tak tahu dia ni halal ke haram. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjaga, yang takut diri dia daripada menjauhkan diri daripada perkara yang syubhah, kata Nabi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, orang ini telah memelihara, telah menjaga agama dan maruahnya. Ini halal, agama dan maruahnya. Kerana itu kita bukan dalam Islam bukan soal kita nak meninggalkan yang haram sahaja. Saya beritahu kepada kawan-kawan, apabila saya memberi satu ceramah, saya seronok sikit berada dalam industri. Bila jadi ustaz dalam industri ini, kita dipanggil ceramah oleh orang bukan Islam bagi mendengar tentang halal. Kaedah terbaik berdakwah kepada bukan Islam, orang seperti saya, ialah dengan topik halal dan haram. Mereka ingin mengetahui sistemnya, mereka ingin mengetahui kaedahnya, mereka ingin mengetahui perintah Allah berkaitan dengan halal dan haram. Di samping dia nak buat duit dengan halal tu, kita cerita dulu depan ni, biar dia faham perintah Allah, biar dia dengar. Masa itulah dia nak dengar ayat Quran, masa itulah dia nak dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah masanya dia nak dengar tentang Islam berkaitan dengan akidah. Baik, sampai kat mana pula tadi? Oh, sampai kat Cina tadi kan. Baik, 13 minit. Baik, saya akan cepatkan. Saya pun tak sebut ini. Baik, ramuan kritikal dalam makanan dan barangan kosmetik. Baik, saya ada menulis sejak daripada isu perdana majalah Q&A berkaitan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu itu mampu kita kongsikan dan ia penting. Ramai orang tahu asas berkaitan dengan halal dan haram, ramai ustaz-ustaz. Bahkan saya, sebelum saya sama dalam pengurusan halal teknologi makanan, saya pun tidak tahu bagaimana memilih makanan yang halal atau tidak. Yang kita tahu, kita tak tahu. Tengok, oh, ambil sambil-ambilnya. Rupanya makanan yang kita makan dulu-dulu tu, banyaknya yang haram ada, yang syubhah lagi banyak. Jadi kita nak kenal. Yang ni, baik, yang ni saya tak nak sentuh, tapi dia berkaitan dengan aditif, bahan tambahan dalam pembuatan makanan. Baik, depan ni banyak baik, gelatin. Ada bantal
Baik. Gelatin. Baik tuan-tuan. Yang bawah tu macam biasa je. Kita biasa kan? Makan. Saya berjalan sikit lah ya. Baik. Produk protein. Gelatin adalah produk protein yang secara komersial, commonly used in industry. Biasa digunakan dalam industri. Dihasilkan gelatin biasa dihasilkan daripada kulit babi. Itu yang pertama. Saya akan ceritakan sebab apa daripada kulit babi. Yang keduanya, tulang lembu. Kulit anak lembu. Kulit ikan. Tetapi gelatin daripada ikan sangat susah dan mahal. Jadi kebiasaannya dalam dunia kapitalis sekarang ni, orang mementingkan, memaksimumkan keuntungan, meminimumkan modal. Maka dia akan ambil daripada sumber babi. Yang kedua daripada lembu. Ini sumber paling terkenal. Babi kerana apa? Baik. Ada orang kata saja dia orang nak bukan Islam ini nak khianat kita. Saya kata itu satu sebab. Tapi ada satu sebab yang lebih besar daripada itu. Sebab zaman ini orang bertuhankan duit. Dia tidak pandang soal agama sangat. Bahkan banyak corporate soal duit. Kenapa? Baik. Kalau tuan-tuan ada kawan bukan Islam, tuan-tuan bela lembu ataupun kambing. Kawan yang katalah nama dia siapa? Katalah nama dia Alan. Bukan Islam. Dia ternak babi. Kita ternak lembu ataupun kambing lah. Sama sikit lah, matching sikit ya, besar dia. Baik, kambing, yang tu babi. Baik, kambing dia boleh beranak berapa banyak aja. Kuat-kuat pun dia boleh pergi 2, 3, saya sepayah. Setakat pengalaman saya kecil-kecil bela kambing lah, membidankan kambing sekali. 2, 3 susah lah. Babi berapa dia boleh pergi? Babi boleh melahirkan anak sekurang-kurangnya 6 ekor. Kambing ambil masa kurang lebih 4 bulan ke 5 bulan. Babi kurang itu juga. Tetapi kalau kita nak berlumba dengan dia, kita lambat besarkan kandang. Pasal kambingnya sikit je lah. Babi bela tahun ni, tahun depan kena renovate tu, kena besarkan kandang. Itu sebabnya. Bila banyak sumbernya, dia akan bila penawaran banyak, permintaan akan melebihi penawaran. Maka dia akan penawaran melebihi permintaan, dia akan murah harga tu. Baik, kerana itu Esther tinggal. Baik, kerana murah itu, mereka menggunakan dari sumber itu untuk memaksimumkan keuntungan. Baik. Begitu yang lain. Baik. Apakah produk yang biasa pakai gelatin? Yang pertama, tuan-tuan mesti tahulah, sini ada halal gel kat Penang. Kan? Gelatin maknanya daripada kapsul. Kapsul tuan-tuan makan tu, kan? Biasa kapsul akan gunakan, ataupun dia nak buat marshmallow. Ini satu budaya yang tak baik. Sekarang orang nak buat kenduri mesti nak buat candy buffet. Candy buffet lah banyak ramuan kritikal di dalamnya. Candy buffet mesti ada apa? Coklat. Mesti ada marshmallow. Mesti ada ni agak-agak apa ni, saya tak ingat nama dia. Ada yang jelly dan sebagainya. Jelly bean dan sebagainya. Ini semua datang daripada sumber yang haram dan syubhah. Kita tak tahu. Mostly dalam industri, sebab barang kita banyak ambil pada luar, daripada babi dan juga lembu. Lembu halal dia bersyarat sembelih ke tidak. Itu maksud dia. Baik. Apabila saya audit dapur dekat rumah saya. Mak saya ada menjaja kecil-kecil, saya ikut dia pergi ke kedai borong, dia ambil 5, saya tarik 3. Faham? Bermakna dekat kedai sangat banyak barang-barang yang syubhah, diragui status halalnya. Baik, apa penggunaan dia? Gelatin ni sebagai stabilizer. Nak rasa tu stabil. Ada gelatin rasa stabil. Kan kita kejap hari ni buat rasa macam ni, esok buat rasa lain sikit pula rasa. Nanti buat kek rasa macam ni, minggu depan rasa dia tak sama sangat. Dia tak sama, dia akan lari sikit. Jadi untuk stabilkan rasa dia pakai gelatin. Dia ada thickener, nak bagi pekat. Marshmallow kan dia kenyal-kenyal, nak bagi pekat, coklat dan sebagainya. Tak ada gelatin, minta maaf tak boleh dapat coklat yang baik untuk pegang air dalam tu.
Texturizer, kita nak gebu kan, kita makan marshmallow je, sedap je, macam tak ada gigi, tahu-tahu ada dalam mulut je. Baik, itu rasa yang dia nak bagi. Dan malangnya dalam ais, benda ni dalam yogurt, dalam aiskrim dan sebagainya. Sebab itu di hujung nanti kita akan tengok mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Coklat dan sebagainya. Masalah barang dapur tak ada masalah. Saya tahu orang kampung dia tak ada masalah. Dia tak makan pelik-pelik, dia tak nak beli cheese, dia tak nak beli dan sebagainya. Tapi musim raya dia masalah, dia ada margarin nanti. Tak apa, kita sambung. Kita sambung nanti, kita conclusion. Okey, glycerin. Glycerin ni adalah satu bahan yang sangat luar biasa. Orang perempuan lah pengguna setia glycerin tanpa dia tahu. Dia pakai Johnson & Johnson, dia pakai apa? Dia pakai apa namanya tu? Dia pakai Fair and Lovely. Yalah, kadang kerja bendang ni kan terbakar kulit kan. Nak putih sikit. Bagi nak putih sikit. Nah. Dan macam-macam lagi nak buat. Okey, baik, kita tengok glycerin ni sebahagian organik, merupakan komponen yang dia tak ada bau, dia tak ada warna, dia likat dan dia manis. Rendah toksik. Sebab tu barangan bayi glycerin wajib ada barangan bayi. Cuma kita nak tinggal lagi cari yang telah disahkan halal atau tidak. Itu saja. Itu point dia. Jangan gelisah pula habis dibuang semua kat rumah nanti dulu. Okey, sumber dia haiwan, biasanya babi dan lembu. Biasanya babi dan lembu, dia ambil daripada lemak dan sebagainya, dia ekstrak daripada situ. Kemudian dia dapat daripada sawit. Malaysia ni, glycerin Malaysia dia tak masalah sangat Malaysia. Sebab kita pengeluar sawit kedua terbesar dunia, dan glycerin kebanyakannya hadir daripada bersumberkan sawit ya. Soya ni biasa daripada Amerika dan sebagainya, sawi, zaitun dan sintetik petroleum. Tuan-tuan, kalau yang pakai lipstick tu, yang boleh letak tu, itu daripada petroleum. Kebiasaannya daripada petroleum, dia panggil by produk sampingan petroleum tu. Nanti dia ada gel tu, dia buat lipstick Tapi jangan ambil petrol pula. Itu lain ya. Meluas penggunaan, terutama makanan kosmetik ada. Gula-gula truffle ni biasa kita makan, lembut je dalam dia tu. Dia ada. Sebabnya glycerin dia, fungsi dia ialah, satu dia pelembab, humectant. Satu lagi fungsi dia ialah dia akan memegang air. Badan kita, kulit kita memerlukan air. Kalau kering, masalah. Jadi bila kita letak pelembab tu biasanya selepas air, kandungan keduanya ialah glycerin. Dia nak pegang supaya kulit kita lembab. Okey, itu tujuan dia, bayi dan sebagainya. Jadi pastikan dulu. Dan yang tepek-tepek kat muka tu, marah orang lelaki, pergi belah sini je. Minta maaf kita cerita kosmetik memang kena pergi belah sana. Belah sini ada. Dia yang masker tu memang glycerin dia tinggi. Biasanya yang paling tinggi glycerin. Ambillah apa benda pun brand, kita akan dapati glycerin di sana. Memang glycerin. Biasa kalau saya masuk kedai yang begitu, kadang ada face shop sekarang ni, saya masuk, saya cuba tengok, memang glycerin saja, tak boleh ambil kan. Daripada luar negara pula lagi masalah, daripada Jepun dan Korea, bukan negara yang yang apa, toleran sangat dengan Islam By emulsifier, ini mostly memang banyaklah dalam makanan ni. Siapa yang makan, saya tak kata baik, barang bakery, barang confectionery, emulsifier mesti ada. Kerana apa? Emulsifier ni, siapa jadi emulsifier dia bagus, siapa ada sifat dia, dia menyatukan di antara minyak dengan air. Tanpa glycerin, tanpa emulsifier, minyak dan air tak akan bersatu. Sebab tu bila ada emulsifier, kita boleh buat pelanta, kita boleh buat margarin, kita boleh buat banyak lagi benda-benda sebagainya, kerana dia menyatukan minyak dengan air tu, menyebabkan lembab Baik, lecithin, emulsi ini biasa ada dalam biasa digunakan emulsifier dalam ni.
softener, kan biasa kan kita pakai softener, pakai saya tak ingat sangat term dia, baking agent, brake improver yang biasa pakai dalam ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi bandar, pergi tengok kedai roti, tengok dulu dia tu telah disahkan halal atau tidak. Banyak the loaf, purple dan sebagainya, purple batu, ada macam-macam jenama. Pastikan dahulu, sebab dia akan menggunakan bahan yang kritikal yang saya sebutkan ini. Nak tak nak mesti ada. Kalau tak, masalah gitu ya. By enzyme, ini penggunaannya pun luas. Enzyme ini digunakan terutamanya dalam nak buat keju. Keju mesti ada. Biasa kalau kita tengok kat Discovery, kita tengok how it's made tu, nak buat tu mesti ada rennet. Baik, rennet ni datangnya daripada perut lembu, dan pepsin daripada babi. Rennet ini diambil. Jadi kita tidak tahu kalau daripada lembu dia ni sembelih atau tidak. Kalau daripada babi dah tak ada masalah, memang haram lah. Tapi keju yang kita beli, ramai orang tak tahu cara nak beli keju. Dia main ambil keju. Alah, keju kan susu. Asal keju pun daripada Arab asalnya. Asal mula sejarah keju ni. Apa masalah? Masalahnya dekat rennet tu. Tak ada rennet tu, mikrob tu tak ada, maka tak jadi keju yang dikehendaki. Maka pastikan nak beli. Kadang kita elok dah beli burger semua halal, tiba-tiba kita minta burger special, dah dia taruh keju, tak tahu keju apa dia pakai. Dia pun tak tahu kaedah dalam memilih atau membeli keju. Jadi pastikan orang nak makan pizza, nak buat apa berkaitan dengan keju, pastikan bahawa ianya disahkan halal terlebih dahulu. Baik, seterusnya, baik, alkohol banyak digunakan dalam industri. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Maka Islam telah mengharamkan penggunaan khamar, alkohol. Baik, jadi ada alkohol halal ke haram? Alkohol, tuan-tuan, alkohol. Baik. Pendapat Qadim, ramai di kalangan ulama mengharamkannya. Tetapi berdasarkan kajian ataupun tajdid ataupun penilaian semula, bukan semua jenis alkohol diharamkan. Jika sekiranya kita menyatakan keseluruhan alkohol itu haram, kita akan bermasalah. Yang pertama, kita tidak boleh makan durian, kerana durian, kandungan alkohol di dalam durian tinggi kalau kita hantar ke makmal. Kedua, kita tidak boleh makan nenas, kandungan alkohol asid di dalamnya pun tinggi kalau kita hantar makmal. Ini yang nenas yang fresh, yang segar. Kalau kita katakan alkohol itu haram, maka kita bermasalah, kerana sebahagian besar makanan-makanan, buah-buahan mengandungi alkohol di dalamnya. Maka kita perlu tentukan alkohol mana yang disebut sebagai khamar itu. Baik, kalau juga kita katakan haram juga, maka kita bermasalah untuk makan tapai. Baik, kandungan alkohol di dalam bir, dalam wine sekitar 3%. Kandungan alkohol di dalam tapai sekitar 2.8 sehingga 3.4. Maknanya lebih kurang dengan wine. Jangan try lah. Ini makmal punya kajian lah. Tapi kandungannya lebih kurang sama. Maka pastikan dahulu. Dan perkara ini perkara muzakarah. Fatwa kebangsaan telah memutuskan kaedah-kaedah untuk mengenal pasti alkohol mana yang halal dan haram. Maka sebab itu pastikan dahulu barangan yang mengandungi alkohol kita pastikan ada halalnya. Contohnya mouthwash, kumur mulut memang ada alkohol, kandungan dia tinggi sampai 25%. Ini saya punya kajian lah, saya punya kerja kepada majlis fatwa. Tinggi. Tetapi alkohol diguna bukan alkohol yang disebut sebagai khamar itu, yang memabukkan. Yang ni bukan mabuk. Kalau minum, kita gagal minum, insya-Allah dalam 24 jam duduk dekat ICU. Jadi saya ingin menjelaskan bahawa alkohol kita perlu memastikan alkohol yang bagaimana, dan kita perlu jelas berkaitan dengan perkara ini. Tetapi ada satu lagi yang orang tidak sedar, dia makan benda itu daripada alkohol.
Kita tak makan western beef sebab dia ada penggunaan wine kan, untuk wangi dan juga juicy dia punya daging itu. Tetapi kita bermasalah apabila kita makan sushi. Makan sushi mesti dibuat bersama dengan sake, ataupun spesifik name dia Nin Honshu, spesifik name arak untuk tu. Dia memang tujuan banyak ke arah kesihatan. Surah Baqarah pun dah sebut, tapi surah Allah sebut haram dia lebih lagi, mudarat dia lebih besar. Kita terus Sadud Zara'i, tak ada cerita panjang. Maka apabila ada orang yang makan sushi, dia kata tak ada apa sushi, ikan, sotong, lauk, ya, kat situ dia lepas. Tetapi tang sos dia dan juga yang dia renjis-renjis untuk mewangikan beras itu nanti, nasi itu nanti, itu adalah tidak diterima. Baik. Pastikan dahulu nak makan sushi, orang Melayu ni pantang, makanan luar datang semua nak makan. Pastikan dahulu halal dan haramnya. Baik. Lemak ini biasalah, kita nak kenduri ke apa ke, pelantar margarin. Dulu ada produk ghee. Kan raya sebelum Ramadan, orang buat kuih raya ni bulan Syaban dah orang buat dah. Bulan Rejab. Cerita tu masa Ramadan, habis dah kat pasaran semua ada produk-produk yang diragui itu. Cuma kita nak pastikan bahawa ia ni halal atau tidak, kerana lemak adalah perkara yang kritikal, syubhah. Boleh datang daripada haiwan, boleh datang daripada tumbuhan. Apabila ini berlaku, boleh datang dalam pelbagai sumber, maka ketika itu dia dikategorikan sebagai ramuan kritikal ataupun ramuan yang syubhah. Baik. Jadi pastikan dahulu lemak-lemak yang kita nak beli tu, sebab ni banyak dalam snack dan sebagainya. Orang kadang pergi ke airport beli snack dan sebagainya, pergi beli, tak tahu halal haram, semua makan. Sedangkan masalahnya nanti kita tak tahu kandungan lemak tu yang diguna pakai tu lemak apa. Baik, ni just produk saya dah sentuh tadi, jadi saya tak nak sentuh dah. Baik, plasma darah. Ini produk yang tofu. Nak makan yang tofu boleh, pastikan halal. Kerana menurut kajian di sekitar nilai, ini sampel yang diambil untuk lab, nilai SPAN dan Putrajaya, kebanyakan produk surimi. Surimi ni produk berasaskan ayam pula, ikan, sotong, udang, ketam. Produk laut ini, itu dinamakan surimi. Sebab apa? Dia buat bersama dengan plasma darah. Ini masalah. Sebab apa? Plasma darah ni dia akan mengentalkan. Makanan laut dia tidak kenyal macam ayam, dia boleh pegang. Ikan, cuba ambil ramas-ramas yang dah hancur tu, letak dalam kuali, terabur. Jadi untuk memegang dia tu supaya kenyal, kental, makan sedap dan sebagainya, dia memerlukan protein. Maka inilah yang kita nak memastikan bahawa dia tidak menggunakan plasma darah. Sebab ini berlaku dalam negara kita beberapa tahun sebelum ini. Jadi pastikan makan yang tofu apa semua, nak beli filamen apa ni, krab dan sebagainya, pastikan dahulu halalnya itu, halalannya ya. Baik, collagen ini orang perempuan suka sangat ni. Collagen, orang perempuan nak muda ya, antara kandungan yang penting dalam badan kita ialah collagen. Sebab itu bayi dia satu, dia lembab, yang kedua dia kenyal, yang ketiga dia gebu. Bayi yang ni kita tak dapat, yang lagi tu lagi tak dapat. Sebabnya kolagen akan menurun apabila umur 40, terutama yang orang perempuan, penurunan dia sekitar 10% setahun. Mana penurunan dia tinggi, maka orang perempuan dia akan ambil ni kolagen. Dan kekurangan kolagen menyebabkan masalah juga. Orang kecil manis dia akan kurang kolagen yang sangat banyak. Sebab itu orang kecil manis yang teruk, tulang dengan daging dia, kalau kita pegang macam daging tu tak pegang tulang. Sebab fungsi kolagen, dia memegang daging tu, gam. Sebab tu muka kan, dia dah kurang. Kalau gam tu banyak, dia eloklah tampalnya. Baik, ni kolagen ni pastikan dahulu. Kan kopi tambah kolagen, macam-macam lagi dan sebagainya itu. Jadi pastikan dahulu sumber kolagen. Ada dulu satu artis kat billboard kata dia ambil kolagen daripada plasenta biri-biri. Masalahnya biri-biri itu sembelih ke tidak? Plasenta uri ini berlaku. Memang ada. Kalau kita pergi ke farmasi ataupun pusat-pusat kecantikan, ada menggunakan kolagen daripada shape, daripada
sebenarnya pada babi pun ada uri. Pada uri itu biar dibazirkan, orang kapitalis ingin memanfaatkannya dan membuat dia nilai yang sangat tinggi, maka berebutlah kita membeli kolagen. Pastikan dahulu sumber dia halal ke tidak. Tak kira pengusaha itu Melayu ke bukan Melayu, jangan ada dalam minda kita Melayu confirm halal. Payah. Kalau makanan biasa tak ada masalah, tapi makanan yang jenis banyak aditif, banyak bahan tambahan, masalah. Baik, itu habis tentang ni L-cysteine. Ini untuk topping dan sebagainya. Saya pun tak sempat nak ni dapatkan majalah. Masa saya sebenarnya dah tamat ni ya. Baik, kulit dan bulu babi sini ada komparatif sedikit bagaimana mengenal. Ini pun saya rasa boleh dapatkanlah majalah. Saya tak masukkan lagi bab ni lah dalam majalah, insya-Allah akan datang. Tapi nak identify nak mengenal pasti, ini antara yang biasa pakai bulu babi. Sebab apa? Bulu babi ni dicabang 3. Bila dicabang 3, dia memegang liquid ataupun air cecair dengan sangat baik berbanding dengan bulu-bulu yang lain ataupun yang daripada sintetik. Sebab itu pelukis yang baik mampu menghasilkan lukisan yang baik sekiranya dia menggunakan bulu babi. Baik. Ni pun kita buat shave dan sebagainya. Ada kasut Ramadan tahun lepas saya pergi ke Kelang. Orang membeli belah untuk persiapan raya. Saya tengok memang ada setengah kasut itu bahagian dalam dia dan bahagian bibir dia daripada kulit babi. Saya tanya, ini kulit ke? Kulit. Saya tak tanya kulit babi lah. Tapi daripada fizikal kita tahu bahawa itu daripada kulit babi. Nanti keluar cek kasut. Baik. Okey, ni istilah-istilah. Okey, ikut. Saya cuma nak menerangkan sedikit sebab banyak orang muda terutamanya pasing-pasing email kat Facebook dan sebagainya ikut yang ni E471. Pasal apa 471 ni emulsifier ni dapat halal, padahal dia daripada babi. Baik, di Malaysia dia telah disahkan sumbernya. E ini ikut ni, baik E ni E10022 dan sebagainya belakang, dia bukan menunjukkan sumber bahan itu, dia menunjukkan fungsi bahan itu. Maka ikut ialah berkaitan dengan fungsi bahan, bukan berkaitan dengan sumber bahan itu. Maka yang penting pilihlah yang halal. Baik, saya nak go through. Saya berapa minit lagi boleh saya ni urus dia. Baik, saya akan pergi. Okey, baik. Ini logo halal yang perlu kita tengok. Pilih yang ini. Logo halal ni ciri-ciri. Nampak yang ni insya-Allah tidak ada masalah, telah disahkan. Kalau nak buat homework boleh cek pula dekat website halal, siapa yang dapat halal, siapa yang tidak. Itu saja. Biasa barang dapur tak ada masalah sangatlah. Tak ada masalah ini tuan boleh Google lah nanti yang ni yang tak boleh. Nampak halal macam ni saja, ini halal buat-buat sendiri. Dia chop sendiri, tak tahu. Tak ada siapa yang mengesahkan dia halal. Dalam Quran sebut hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna billah wal yawmil akhir. Saya lupa ayatnya. Allah. Wahum la yuftanun. Baik, adakah kamu mengira bahawa kami akan membiarkan kamu berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, sedangkan kamu tidak diuji, dibiarkan tanpa diuji? Maka orang yang cerita halal ni kena uji lah, dia ni halal ke tidak, kena sahkan. Cerita halal lepas tu tak halal, masalah. Ini banyak pengusaha Melayu tak lepas bahagian ni. Okey, ini antara luar negara. Ini daripada Thailand, Singapura, ini dari Singapura, ini Filipina dua ni, dan ini daripada Brunei. Barang kita terutamanya barang kita banyak datang daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada China, daripada Vietnam. Barang dapur berkaitan dengan barang-barang daging dan juga keju daripada New Zealand dan juga Australia. Jadi pastikan yang tu anda kuasai. Ini banyak tak apa. Baik, ini gambar. Saya sebenarnya kalau ikut saya kena berhenti ni. Tapi saya minta sedikit masa daripada ni. Sedikit 5 minit. Saya akan berhenti pada 10.45. Baik, ini antara kaedah yang tidak boleh lepas saja halal.
Contohnya dia buat apa ni? Pucuk. Oh. Saya tak boleh dekat dengan tu. Baik, pucuk pucuk ni tak ada masalah. Dia buat daripada soya. Masalah dia ialah macam mana kaedah dia mengeringkan. Apabila dia buat dekat tepi longkang ni, masalah. Kita duk sangka baik sungguh. Baik, kalau buat macam ni dia masalah. Kalau dihidang macam ni pula pun masalah. Tak ada jaring di atas. Kalau burung berak dan sebagainya kita tak tahu. Yang kita tahu masak sedap itu sahaja. Ini masalah. Baik, saya akan ni tak nampak. Okey, tak apa. Baik. Baik, ini kicap Dia kicap macam tu je. Ini dekat bentung kicap. Dia mohon memang tak dapat lah, minta maaf. Tak ada siapa nak bagi. Baik. Yang ni dia nak buat mi kuning. Nampak ni? Dia macam tu saja. Yang ni ambil kat belakang ni. Tak tahu kena kencing tikus ke apa dan sebagainya, ambil terus. Dan berlakunya sentuhan direct contact dekat sini. Masalah apa-apa hal dengan habuk debu ke tai burung kita tak tahu. Tai ni masalah. Bila tak ada sijil halal, tuan-tuan akan lihat inilah masalahnya. Tak ada siapa nak pantau yang tak ada sijil halal ni. Baik, ini roti, ini tak ada masalah. Okey, mi ni kan, mi yang kita biasa, ni mi. Tuan-tuan tengok mi banyak ni. Kita tengok dekat sikit. Apa ni? Ini lantai dan ini helaian mi tu. Ini secara tidak baik. Bagaimana kita harus memberikan halal kepadanya? Kalau berlaku pencemaran E. coli, salmonella dan sebagainya, ini masalah. Pastikan mi anda, mi dan sebagainya dapat halal. Nampak? Sudahlah begitu. Dia begini saja. Ini dah tentu-tentu Vietnam. Dah tentu. Kita makan sedap. Yalah. Air tangan siapa? Kita pun tak tahu. Dia keluar tandas kita tak tahu tu. Dia sanitasi elok ke tidak. Baik, ini apa? Ini laksa. Jatuh-jatuh ke bawah. Jatuh-jatuh ke bawah ni. Baik, nak slipper di situ. Cuma kita masalahnya nanti ni pergi dalam bungkusan, dia pergi ke tong sampah ataupun dia mengelak masuk balik dalam bekas. Ini laksa. Laksa yang kering, bukan yang dah buat tu. Laksa yang kita nak jerang nanti tu. Yang ni buat berbola, fishball dan sebagainya. Kotor. Nampak ni, entah berapa hari tak cuci. Saya minta maaf kalau tutup tu boleh nampak. Okey, nampak ni. Yang ni pasar jual ayam. Ni. Tengok lantai ni ayam bergelimpang dekat sini. Orang Melayu. Ni masalahnya. Kita orang Melayu sangka baik tinggi. Tapi ramai orang jauh yang jahil murakab. Ni masalah. Ni. Laku Okey, lagi 2 minit. Nampak ni ayam. Yang ni sebenarnya dalam ni nak tunjuk. Nampak ni. Ayam dah siap tu, deboh dalam ni. Dengan darah ayamnya, ayam tu tak tahu. Dia mati pasal masuk dalam ni ke dia mati pasal sembelih tak tahu. Baik, yang ni cara atas lantai dan sebagainya. Yang buat kerja Vietnam, abang La kita, Bangla dan sebagainya. Ini masalah Myanmar sebagainya. Ni. Ni lagi cantik. Kilang roti. Roti macam nak angkat, pengantin angkat ni. Pengantin ambil gambar, angkat ni. Roti. Macam orang nak pergi honeymoon, nampak? Tangan dia kita pun tak tahu. Dengan bulu kat tangan dia. Ni abang ni. Abang La kita. Yang ni sebenarnya saya nak tunjuk, dah lah dia peluknya begitu. Dengan peluh dia buat apa semua, seluruh pendek. Masalah betul orang ni. Masalah. Ini ayam. Ini ayam kita tak tahu. Bila sembelih campak, mati sebab sembelih atau mati sebab bertindih. Yang ni saya pun tak nak ni sangat. Roti nampak yang bergelimpang ni. Ini sangat, ini kes dinilai beberapa tahun yang sudah. Baik, telur. Masalah orang kita satu telur, kadang ada tak basuh telur tu. Telur tak basuh. Yang keduanya dalam industri ni, dia nak save bajet. Nak bayar orang mahal. Maka
Baik, maka tukang jaga dia ni, ada tukang jaga dia ni, masalah juga tukang jaga ni, pak guard dia dekat sini, tak ada insurans, tak ada gaji, tapi ada makan, tu je ni tak nampak sebenarnya dia tengah bungkus char kway teow. Ini lutut dia, ini kway teow dia, itu tangan dia, yang ini apa dia, dacing dia. Baik, kalau tuan-tuan, pasal kita tak boleh nampak gambar ni, sebenarnya seluar dia tu dah macam orang seluar orang pemen motor. Saya tak tahu berapa minggu dia tak basuh. Lap-lap dah buat kerja pergi tandas ke atau pergi mana, peluh-peluh lap-lap. Sini kway teow dekat lutut. Kita pun makan sedap ni, ada ramuan istimewa. Baik, ini kilang memproses kicap, ya, proses kicap. Proses kicap. Baik, kicap tak ada masalah, kicap ni tak ada masalah, dia soya saja. Soya yang diperam, akhirnya adalah proses-proses dia sehingga menjadi kicap. Tetapi masalahnya ialah cara dia ini. Sebab itu sijil halal bukan berkaitan sumber sahaja. Sijil halal melihat kepada proses pengendalian, penyimpanan, pembungkusan, transportation, penghantaran. Saya suara pun dah macam Ramli Sarip ni. Baik, dia buka ni masalah. Pasal dia akan buka di kawasan lapang. Biasanya mungkin besar macam ni, kawasan lapang di belakang kilang. Memang itu proses biasa. Kalau kita biasa tengok cerita Cina, cerita Korea, cerita Jepun, yang dia buat dia buat kicap, nampak tempayan banyak kat luar, buka tu dia buat kicap, ya. Tapi masalahnya, andai kata cicak masuk, boleh tahu tak? Dia pun dah terendam sama, dah menjadi satu ramuan istimewa lah, ya. Tak tahulah yang masuk tu tokek, saya tak tahu kan. Okey, lepas tu pipe, saya tak tahu pipe dia nak sedut ni dengan tali rapia dekat sini, ini masalah. Ni pun kat bentung juga ni. Yang ni yang tadi ni, selamba je abang ni, selipar kat tepi, bersantai, tongkat kaki buat kerja dengan seluar pendek dia, dengan masalah. Yang ni seksi tak bertempat. Production ni buat, saya tak cerita lah buat apa. Dia pakai baju, nampak seluar bawah, tengah-tengah nampak, nampak pinggang dia. Ini pun sama. Ini masalah orang kat production. Pakaian ini memang tak dapat hasil halal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dekat tempat proses, tuan-tuan pakai baju t-shirt, pakai seluar panjang, untuk tuan-tuan dapat halal pun saya rasa tak sampai lagi. Tuan-tuan kena pakai benda lain lagi, sebab requirement ataupun permintaan apa ataupun keperluan dia ketat, ketat sikit. Baik, yang ni pakaian ni yang betul, ya, proper. Baik, yang ni tuan-tuan rasa ni kilang apa? Hak jaga dia ni cik abang ni, hak tukang nguli-nguli cik akak ni. Ini kilang belacan. Ini kilang belacan, ya, buat belacan. Kita kata sini Langkawi, tak ada masalah kot. Saya tak tahulah, ya. Kalau tak silap ni di Melaka. Mana lagi belacan terkenal kalau bukan Melaka kan? Okey, baik. Ini berlaku, ya. Yang ni dengan zinc berkaratnya dia letak, nanti tuan-tuan akan tengok lagi dahsyat satu. Ni tak apalah, dia dah duduk situ. Ni apa dia, tuan-tuan agak? Pandangan pertama kita kata ini pusat pelupusan sampah atau rumah tinggal, rumah hantu, tapak Highland Tower ke, kan? Tapi ini ialah kilang belacan. Duduk kat tengah-tengah dusun, dia buat pelik betul, buat saya tak tahu, mungkin dia menuntut dulu syarat dia begitu. Yang ni yang bungkus-bungkus ni belacan lah. Belacan yang masih belum lagi diacu, dia teba buka saja. Yang ni air dia ambil daripada air perigi kalau tapis tak apa, perigi tak tahulah, insya-Allah kita pun tak sanggup. Pasal kata nak minum, nak basuh tangan mungkin kita tak nak. Batu buat belacan, patutlah sedap belacan kita ni, ya, Malaysia.
Tak apalah. Ini berkarat yang ni orang yang tak ketahuan lah, tapi ni di Indonesia. Saya masukkan sikit lah. Beef halal Haji Najib. Ini kepala abang. Ni abang B ni ada kat sini. Masalah. Sini halal, sini tak faham. Indonesia faham lah. Tak boleh nak kata. Yang ni kilang tadi ni, sambungan tadi. Tapi ni tempat lain pula. Tempat lain. Ni buka macam tu. Persilah halal tak boleh. Nak buat mesti bawah bangunan, mesti bertutup, berjaring dan sebagainya. Ada pest control, kawalan serangga dan sebagainya. Baik ni kan ditimbul dan sebagainya, dia punya kerak-kerak dia tu. Apa ni? Cicak. Lebih kurang je color dia ni. Tapi bila lama-lama memang betul-betul sama color dia. Itu perlunya kita makan, memilih barang yang disahkan halal. Nak sahkan halal ni ada dua orang akan pergi sekurang-kurangnya. Yang pertama pegawai syariah, latar belakang dia pengajian Islam. Yang keduanya orang teknikal, sama ada dia orang food science, food technology, dia orang veterina. Ini yang akan pergi untuk mengesah, ataupun orang pharmaceutical. Mereka pakar dalam bidangnya dan dia akan menentukan. Tak boleh diterima. Cicak pun Nabi suruh bunuh, ini nak makan sekali. Bukan tokek cicak. Takut orang salah. Yang ni telajak, bukan telajak laris. Ni telajak silap. Ni telajak silap ni. Dah jadi fosil dalam tu. Tak tahulah buat ni buat kerja. Saya tandas kaki uli roti. Ini berlaku kat restoran mamak kita sekarang. Nak makan mamak, orang tua saya tak ada masalah. Ni orang muda ni, sikit-sikit pergi mana maplay mamak. Dia pun tak tanya orang tu Islam ke tidak. Saya ada satu kes di Kajang, nama restoran pun saya boleh beritahu, Rest 22 depan. Ni siapa yang pergi ke Selangor, dia akan turun dekat Hantian Kajang, jangan makan kat restoran depan tu, mamak tu. Dia bukan mamak, dia Hindu. Dulu dia gantung ayat Quran, dia gantung Kaabah. Tokek dia datang kedai naik Camry. Saya tahu lah. Dia naik Camry, depan tu siap lilit merah. Ada lagi apa, ini tokek dia alim, memang warak Hindu dia kan. Kemudian rush, bila rush dia tukar gambar pemandangan Mahatma Gandhi, gambar menara dan sebagainya. Baru ni tengok dia buat balik. Tapi nak ceritanya, pasal orang bila mamak, orang tak fikir dua kali. Okey, jalan mamak, tak ada masalah. Padahal sama standard dia macam masuk restoran Cina, sama aja. Cuba tanya mamak tu. Yang itu sudah kata tokek, pekerja pun tak pergi sembahyang Jumaat, maknanya bukan Islam lah. Mudah aja. Tanya dulu, datang kata mapla mau apa, suruh dia syahadah dulu, mengucap aku makan, tak mengucap aku lari. Duit kita ada hak, pasal apa tak gunakan hak kita? Banyak lagi restoran lain, tak matilah tak makan restoran mamak ni. Baik, saya tanda. Tuan-tuan nampak ni? Ni apa dia? Ni mangkuk tandas. Sebab tu sayur dia subur. Ni cik akak ni yang tengah masak ni, motong lagi bawah. Ni masalah. Apabila tidak ada yang tak ada jalan ni. Depa buat kalut Ni tandas. Sumber TikTok nombor 1. Pengendalian baik. Cek tandas macam ni, minta maaf lah. Siapa nak bagi sejalan? Nak berak pun tak jadi. Sanggup tak berak 3 hari. Ni saya kalau gambar clear, tuan-tuan tak boleh makan tengah hari ni. Mujur gambar ni tak clear. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah saya berkongsi ini sebab saya fikir penting untuk tuan-tuan tahu, pasal tuan-tuan takkan tahu, takkan diajar di mana. Kalau kerajaan buat apa ni, kanibal satu Malaysia satu halal apa, dia pamer saja, dia tak cerita tuan-tuan macam ni kaedah pilih. Alhamdulillah hari ni kita cerita ilmu ni balik audit dapur, jangan lupa. Yang ni yang baik
yang bagus. Kadang-kadang semua cantik, tiba-tiba ada satu yang spoil, yang tak kena. Elok dah buat, rupa-rupanya dia pakai bulu babi. Kita biskut mozzarella, jagung bakar dan sebagainya. Jadi pastikanlah bulu yang digunakan sebagai berus itu adalah yang sekarang ni ada yang dapat halal. Tuan-tuan ingat makan je ke? Barangan pun ada dapat halal. Yang ni elok dah, dekat dia punya cafeteria ada jual babi. Ini pun tidak diterima. Yang ni pengurusan dapur yang teruk. Tuan-tuan kalau ada CJ halal, dia jumpa macam ni, kena gantung CJ halal. Sumber kami bagus, dah ni cara mengurus tak betul. Dia akan menyebabkan berlaku satu, pencemaran silang, yang kedua tersebarnya virus dan bakteria. Ini bila ada ni tak halal lah. Baru ni mati kenduri tu. Tuan-tuan boleh kata ayam tu halal? Dah tentu ayam tu tak halal. Tak mungkin barang yang halal memudaratkan. Tak mungkin barang yang halal memudaratkan. Sebab Allah sebut yang dihalalkan tu adalah yang baik-baik. Tak mungkin Sebab tu susu minum sakit perut. Mana susu tu dah hukum dia bukannya halal, dah haram dah. Itu maksudnya. Baik. Okey, lagi 2 minit. Terima kasih masa tambahan. Satu lagi tuan-tuan, pergi pasar ni, saya nak tegur, bukan berkaitan pasar, menternak. Tuan-tuan duduk kampung, ini berlaku. Saya tulis dalam boleh dapatkan di luar, saya rasa berkaitan dengan haiwan jalalah. Haiwan jalalah dulu kita gempar dengan yang ikan patin, ikan keli di Perak. Tuan-tuan ingat orang ialah babi dan sebagainya. Orang Cina mungkin dia buat macam itulah, bukanlah Cina, yang non muslim. Tapi orang Melayu pun 2 kali 5. Cuma dia tak pakai babi saja. Yang pertama, dia ambil daripada rumah sembelihan perut ayam. Perut ayam dia rebus, dia campur, dia rebus, dia campur dalam kolam. Apa kesalahan dia buat? Perut ayam itu tidak dicuci, najis-najisnya tidak dikeluarkan, maka haiwan itu juga jalalah. Apa beza Melayu Islam dengan tak Islam? Bila tak ada ilmu sama saja. Ini berlaku. Saya orang Pahang. Kat Pahang tepi Sungai Pahang banyak patin. Saya tahu lah kerja dia orang. Tak semua, tapi berlaku kerana jahil. Sebab tu kena ada ilmu. Sama juga ayam dah mati. Kan rumah sembelih ayam dah mati dan sebagainya, mati sakit sebagainya. Orang Melayu kita pergi ambil, rebus, pergi campak pula dekat ikan-ikan tu. Lah, kan bangkai. Bila jadi bangkai, pasal tu saya kata orang kita ni dia punya sensitivity setakat babi, anjing. Ayam, tak ada apa. Sebab tu orang Melayu, dia curi lembu, dia pergi sembelih. Ini orang keliru habis ni. Dah tahu curi, dah tentu haram. Dia pergi sembelih buat apa? Ketuk sudah. Nak sembelih. Sembelih tu, Bismillah, Allahu Akbar. Memanglah. Fail. Jahil. Sebab dia bagi dia, bila sembelih, halal. Hak dia curi itu dia tak kira. Masalah. Ini masalah orang kita. Sebab itu, orang kita pastikan ilmu tu beritahu pada kawan-kawan. Sama juga macam isu apa ni isu apa namanya, telur tu yang tak basuh. Ramai basuh, yang tak basuh pun ramai juga. Baik, saya tak nak sentuh dah yang ni. Baik itu saja daripada saya. Mudah-mudahan saya daripada cakap-cakap tak dan hak atas ni tak apalah, insya-Allah mungkin masa-masa akan datang boleh lagi. Mudah-mudahan lepas ni flight tak delay dah. Okey, ikuti dalam majalah Q&A. Saya kolum sebagai kolumnis halal haram. InsyaAllah itu daripada saya. Saya mohon sebarang kekurangan, mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan pihak penganjur. Ada bahasa-bahasa yang tak sesuai dan tak kena, saya mohon maaf.
dan juga terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita ruang untuk berjumpa dan kita akan berkongsi lagi ilmu dan kita akan membahaskan yang lebih mendalam dan kita boleh buat secara praktikal. Secara praktikal. Hari ni kita tak boleh. Tuan-tuan jauh sangat Kalau tuan-tuan dekat kita boleh buat. Baik, itu saja insya-Allah. Terima kasih. Saya kembalikanlah majlis ini kepada pengurusi majlis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.